Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari Matematik KSSM Tingkatan 5, Bab 5, Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi. Kita akan membincangkan standard kandungan 5.1 Kekongruenan dan standard pembelajaran 5.1.1 membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen berdasarkan sisi dan sudut. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 125 sehingga 126. Baiklah, mari kita lihat beberapa keping gambar ini. Yang pertama merupakan gambar jabatan angkat di Terengganu. Gambar yang seterusnya merupakan kedua tapak tangan dalam posisi berdoa. Dan seterusnya gambar yang ketiga merupakan gambar cermin mata hitam. Jadi berdasarkan gambar ini, apakah yang boleh kita perhatikan dalam setiap gambar tersebut? Baiklah, hasil pemerhatian, kita dapati bahawa setiap gambar mempunyai dua binaan ataupun bentuk yang sama. Kita lihat balik, jabatan angkat Terengganu ini terlihat terdapat dua binaan yang sama pada kiri dan kanan. Kemudian terlihat pula telapak tangan yang berdoa terdapat kiri dan kanan yang mempunyai bentuk yang sama. Dan seterusnya, cermin mata hitam mempunyai bentuk yang sama kiri dan kanan. Jadi berdasarkan kepada pemerhatian kita, dapati bahawa pasangan ataupun bentuk objek yang sama inilah kita namakannya sebagai kongruen. Jadi maksud kongruen di situ adalah mempunyai bentuk yang sama. Jadi ciri-ciri kongruen yang perlu kita tahu adalah yang pertama adalah bentuknya mesti sama dan yang kedua saiz juga adalah sama. Dan saiz ini kita lihat dari segi panjang sisi dan juga sudut pada bucu. Baiklah, seterusnya mari kita lihat contoh. Di sini kita ada satu trapezium yang dilabelkan dengan A, B, C dan D dan satu lagi trapezium berwarna kuning dilabelkan dengan E, F, G dan H. Kedua-dua trapezium ini merupakan bentuk yang kongruen. Yang pertama kita lihat sisi sepadan bagi setiap trapezium ini. Sisi yang pertama kita ambil di sini adalah sisi A dan C. Dan kita lihat pula pada trapezium yang berwarna kuning, sisi yang sepadan dengannya adalah E dan juga G. Jadi sisi A dan C adalah sepadan dengan sisi E dan G dari segi saiznya. Kemudian kita lihat lagi sisi yang kedua adalah sisi AB merupakan sisi yang sepadan dengan sisi E dan juga F. Dan AB adalah sama dengan E dan F. Seterusnya terlihat sisi B dan juga D. Sisi ini sepadan dengan sisi F dan juga H. Dan kedua-dua sisi ini mempunyai panjang yang sama. Kemudian sisi yang terakhir pada trapezium ini adalah sisi CD. Dan sisi CD ini sama padan dengan sisi G dan juga H dan kedua-duanya mempunyai panjang yang sama. Seterusnya terlihat dari segi sudut yang sepadan pula. Terlihat sudut kita yang pertama di sini, ditandakan di sini. Kita boleh namakan sudut ini sebagai sudut CAB. Ataupun kita boleh ringkaskannya menjadi sudut A. Dan sudut A ini merupakan sudut sepadan dengan sudut GEF. Ataupun kita boleh ringkaskan penulisan menjadi sudut E di sini. Jadi kita boleh tulis sudut A sama dengan sudut E. Seterusnya terlihat sudut B di sini. Dia sepadan dengan sudut F. Jadi kita boleh tulis sudut B sepadan dengan sudut F. Dan seterusnya sudut D di sini sepadan dengan sudut H. Dan kita boleh tulis sudut D sama dengan sudut H. Dan sudut kita yang terakhir untuk trapezium adalah pada sudut
C. Dan sudut C ini sepadan dengan sudut G. Jadi inilah yang kita katakan sebagai dua bentuk yang kongruen, iaitu mempunyai sisi sepadan yang sama panjang dan juga sudut sepadan yang sama besar. Seterusnya, kita lihat dalam keadaan begini, adakah kedua-dua bentuk ini kongruen? Kalau kita perhatikan, sisi-sisi yang sepadannya masih lagi sama. Dan kedua-dua bentuk ini merupakan bentuk yang kongruen. Kerana bentuk yang kongruen tidak dipengaruhi oleh kedudukan objek tersebut. Tidak dipengaruhi oleh orientasi objek tersebut. Sama ada kita meletakkannya dalam posisi menegak, melintang, terbalik dan sebagainya. Dia masih lagi tetap bentuk yang kongruen. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil dari contoh 1, muka surat 125, buku teks. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. Kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan A. Kita lihat rajahnya. Kita ada dua segitiga di sini. Yang pertama sekali kita akan siasat sisi sepadan. Sisi sepadan untuk AC adalah sepadan dengan sisi PQ. Dan kita lihat panjang sisinya adalah masing-masing 12 cm. Jadi dia sama panjang. Seterusnya kita lihat lagi sisi yang kedua di sini adalah sisi AB sepadan dengan sisi PR. Jadi kita boleh tulis AB sama panjang dengan PR. Dan yang terakhir, sisi yang terakhir adalah sisi BC sepadan dengan sisi RQ. Jadi kita dapat di sini bahawa kedua-dua sisi ini mempunyai panjang yang sama. Kalau kita lihat di sini, sisi BC kita boleh kira dengan menggunakan teorem Pythagoras. Kita akan dapat 13. Jadi panjangnya sama dengan sisi RQ. Kemudian kita akan lihat pula dari segi sudut yang sepadan. Kita lihat sudut yang pertama adalah sudut A. Dia sepadan dengan sudut P. Dan kedua-duanya mempunyai sudut 90 darjah. Jadi kita boleh samakan sudut A dengan sudut P. Kemudian sudut yang berikutnya adalah sudut B. Dia merupakan sudut yang sepadan dengan sudut R. Jadi di sini B adalah 67.4 darjah. Jadi di sini tidak diberi sudut R, jadi kita boleh terus mengira sudut R. Dan kita dapati nilainya adalah sama juga, iaitu 67.4 darjah. Kemudian sudut C sepadan dengan sudut Q. Sudut C 22.6 darjah dan sudut Q juga 22.6 darjah. Jadi kedua-dua sudut ini adalah sudut yang sama besar. Jadi untuk mendapatkan sudut R tadi, kita akan ambil 180 tolak 90 tolak 22.6. Kita akan dapat 67.4. Jadi bersamaan dengan sudut B di sini. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, kedua-dua bentuk ini merupakan rajah yang kongruen. Seterusnya kita lihat soalan B. Kita akan lihat sisi dahulu. Yang pertamanya adalah sisi AF. Dia merupakan sisi yang sepadan dengan UT. Dan kedua-duanya mempunyai panjang 10 cm. Kemudian kita ambil sisi yang seterusnya, iaitu sisi FE. Dan sisi FE ini sama panjang dengan sisi BC. Dan sisi yang sepadan dengan rajah di sebelah kanan ini merupakan TS dan juga PQ. Dan kalau kita lihat di sini, panjang PQ 3, panjang TS juga 3. Jadi, sisi sepadan ini adalah sama panjang. Kemudian kita siasat lagi sisi yang berikutnya, sisi AB. Dia sepadan dengan sisi UP. Dan sisi UP ini panjangnya adalah 7 cm. Kalau kita lihat di sini, 4 cm dan juga 3 cm. Manakala untuk AB panjangnya adalah 8 cm. Jadi di sini, sisi sepadan AB tidak sama panjang dengan UP. Maka kita terus boleh membuat kesimpulan bahawa rajah ini tidak kongruen. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, bolehlah menjawab latih kendiri 5.1a muka surat 126 buku teks.
Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video akan datang.